Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sebelum lidah menutur kata, segala apresiasi buat peneraju acara yang dihormati Panel Hakim yang arif lagi bijaksana. Sekutum senyuman dilontarkan kepada penjaga masa yang setia bersama masanya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian, andai patah saya para jawali bertengkar jua patik kemarin, bukan kerana ingin mencari autoriti, tetapi untuk membawa kita semua memahami, menerokai dan menghayati syarahan saya pada hari ini, iaitu Manhaj Rabbani Ummah Tarbiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan lagi syarahan ini, izinkan saya mendefinisikan tajuk syarahan saya pada hari ini, bermula dengan maksud Manhaj Rabbani, iaitu apabila kita meletakkan Allah SWT sebagai keutamaan dalam cara hidup kita, seperti berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Para salafus soleh sangat berpegang kepada manhaj. Lantaran itu mereka berjaya mencipta satu tamadun yang unggul, yang sangat gemilang. Manakala ummah tarbiyah membawa maksud satu masyarakat yang menjalani kehidupan berkualiti, seperti sebuah masyarakat yang maju dan moden, seperti mana hasrat Perdana Menteri ke-10, iaitu menjadikan Malaysia sebuah negara maju bertunjangkan Malaysia Madani. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, perbincangan pertama adalah lahirnya Ummah Minda Kelas Pertama. Minda kelas pertama turut diartikan sebagai ciri-ciri modal insan yang mampu memenuhi keperluan pembangunan individu dalam pasaran. Dalam meniti arus kemodenan ini, modal insan yang diperlukan tidak hanya dari segi intelek, malah juga merangkumi kepribadian. Bahkan bukti iman dan takwa seseorang muslim berkualiti terlihat kepada peribadiannya, di mana hati adalah tapak semayan asas semayan. Baik hati, maka baiklah anggota zahirnya, baiklah katanya, baiklah pandangannya, baiklah tingkah lakunya dan perasaannya, seperti mana hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Alla wa inna fi jasadi mudghatan iza salahat salaha jasadu kulluhu wa iza fasada jasadu kulluhu alla wa hiya qalbu. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad terdapat segumpal daging. Jika ianya baik, maka baiklah seluruhnya. Jika ianya rosak, maka rosaklah seluruhnya. Ketahuilah, ianya adalah hati. Menerusi hadis ini, saudara dan saudari, setiap tingkah laku dan perbuatan kita dicerminkan melalui hati kita. Untuk memupuk hati yang baik, hendaklah kita mengamalkan perbuatan seperti berzikir dan membaca Al-Quran. Dengan itu lahirlah satu ummah yang mampu memacu perubahan, ya, seperti mana Harun Al-Rashid yang diungkapkan oleh Ibnu Qalqan, seorang yang mulia, ia berhaji, berjihad dan seorang yang cerdas. Pemikiran kelas pertama berkehendak ummah untuk sentiasa berfikir dan menguasai pelbagai bidang ilmu. Penguasaan pelbagai bidang ilmu ini membolehkan seseorang itu bersaing dengan lebih hebat dan lebih profesional dalam mengendalikan masalahnya, seperti mana hadis riwayat Bukhari, talibul ilmi faridatul alal kulli muslim, yang bermaksud menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Ingat, ilmu ini mampu menjadi petunjuk agar umat Islam masa kini tidak lagi terpesong dahulu
Islam pernah melahirkan seorang intelektual yang dikenali sebagai bapa kedoktoran, iaitu Ibnu Sina. Tidak hanya menguasai ilmu kedoktoran, malah beliau juga menguasai pelbagai bidang ilmu seperti matematik, usuluddin, astronomi, dan sains politik. Warga Dewan yang dirahmati sekalian, perbincangan mauduk yang kedua adalah mewujudkan satu umat yang bertamadun. Umat yang bertamadun adalah umat yang hidup bersatu padu dan bekerja sama dalam apa jua keadaan. Umat yang hidup, Ibnu Khaldun dalam mukaddimah telah menggariskan beberapa kriteria utama masyarakat bertamadun. Di antaranya adalah adanya sistem organisasi. Sistem organisasi yang baik ini mencerminkan kerjasama antara semua kaum seperti mana pembentukan kerajaan Madinah. Nabi Muhammad SAW telah menyatupadukan dua kaum, iaitu kaum Muhajiri dan kaum Ansar, lalu membentuk satu organisasi yang diketuai oleh baginda sendiri. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqun, yang bermaksud dan berpeganglah kamu semua kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Cuma kita imbau kembali zaman di mana kita pernah menguasai 1/3 dunia, di mana nama Islam begitu digeruni. Kerajaan Islam yang bermula daripada kerajaan Khalifah hingga kerajaan Utsmaniyah yang sangat berpegang kepada ajaran Islam yang unggul, kesepaduan dan keimanan mereka yang sangat tinggi ini membolehkan Islam sukar dikalahkan. Kesimpulannya, ummah yang terbilang ini akan lahir di kala ramai yang mengenal Tuhan, yang mengikuti ajarannya, di mana ia telah diutuskan kepada kekasihnya baginda sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran sebagai pegangan. Bagi mengakhiri kalam, berpesan-pesanlah kita ke arah kebaikan. Jadikan Al-Quran sebagai pegangan, Kaabah sebagai kiblat dan Rasul sebagai ikutan. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.